Dengar tak saya? Hello, hello. Dengar? Oh, tak. Cikgu punya mask cikgu kena tarik je. Tarik bawah. Macam tu. Tarik atas sikit kot. Tarik atas sikit. Tarik atas. Tarik atas sikit je. Okey. Dia macam tinggi sangat. Cikgu. Macam mana? Cikgu, tarik sikit kat bawah. Okey. 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 Saya tak payah masuk lagi kan? Kita tak masuk. Sebab Ellie suruh Cikgu, kan? kita audio tengah nak test. So, saya masuk. Cikgu explain kat saya sebab audio tengah nak test. Okey. Nak explain pasal apa? Cikgu bagi tahu saya pasal gimmick. Okey, gimmick ni pasal Ellie masuk, Ellie tengok aquarium ni ada pelbagai jenis ikan. Okey. Lepas tu Ellie tanya kenapa dalam satu aquarium ni ada pelbagai jenis ikan. Lepas tu Okey. ada pelbagai warna ikan. Boleh? Lepas tu Ellie tengok pula back laptop ni kenapa ada pelbagai jenis corak, ada Okey. pelbagai jenis warna. Okey. Itulah Okey. saja. Alright. Cool. Baru nak test audio cikgu. Lepas tu Ellie cakaplah tajuk apa kita nak belajar hari ni sebab ni tajuk kepelbagaian. Okey. Ya? Saya jatuh ni hari tu. Okey. Dengar. Okey. Cikgu ada dalam studio dulu? Cikgu kat luar ke kat dalam? Cikgu stay kat dalam ni ke kat luar? Cikgu kat luar. Okey. Cikgu kat luar dulu. Allahu Akbar. Mandikan sini. Aku dari sini. Oh, memang kat sini dah? Sini ke luar ke dalam? Didik TV KPM. Cantiknya ikan-ikan ni. Tapi kenapa ada macam-macam corak, ada pelbagai bentuk dan corak warna dalam satu akuarium. Ni pun samalah cantiknya. Tapi lain-lain pelbagai pula corak dia, warna dia. Oh, ada satu lagi lah. Ada wow. Cantiknya wow ni. Pun sama juga. Pelbagai corak, pelbagai warna, pelbagai saiz. Kenapa Peninglah macam ni. Cikgu? Ya, saya. Kenapa ada pelbagai corak, pelbagai warna, pelbagai bentuk dan saiz kat sini? Okey Ellie, hari ni kita akan belajar tajuk penegasan dan juga tajuk kepelbagaian. Oh. Sebab itulah Ellie tengok ada pelbagai jenis ikan, ada pelbagai corak dan juga ada pelbagai reka corak wow. Oh, patutlah. Baik, jadi maksudnya hari ini adalah topik kita yang akan kita tegaskan. Penegasan, jadi kita akan tegaskan topiknya penegasan dan kepelbagaian dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Tapi sebelum itu kita berkenalan dulu dengan guru kita. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum adik-adik dan juga kawan-kawan yang sedang menonton slot menengah rendah Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Ellie Arifin di sini dan juga cikgu yang juga memakai baju pelbagai warna, pelbagai corak. Cikgu Fazli, apa khabar? Ya, betul. Khabar baik Ellie. Kelly, apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Tadi cikgu pun baru bagi introduksi kepada adik-adik kita kat rumah tu ya. Ya, betul. Tentang diri cikgu dan juga topik serta mata pelajaran kita pada hari ini. Okey cikgu, sebelum itu kita nak kongsikan SOP kepada adik-adik di rumah. Jangan lupa untuk sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, 1 meter kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar
dari rumah. Baik, cikgu. Mungkin cikgu boleh memperkenalkan diri kepada adik-adik kita yang sedang menonton sekarang ini. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anak murid cikgu yang berada di rumah. Nama cikgu ialah Cikgu Fazli bin Abdul Rahim. Cikgu mengajar di SMK Jerantet Pahang. Okey, baiklah, untuk petang ini cikgu akan membincangkan dengan anak murid semua dua tajuk dalam buku teks tingkatan 1 menengah rendah, iaitu prinsip penegasan dan juga prinsip kepelbagaian. Okey, seperti yang Ellie tengok tadi, itu adalah salah satu tajuk yang kita akan belajar. Betul. Pelbagai jenis ikan, pelbagai jenis beg laptop dan juga pelbagai jenis reka corak pada badan wow. Ellie, Okey, anak murid yang berada di rumah boleh rujuk buku teks pendidikan seni tingkatan 1 tajuk 10, iaitu muka surat 106 untuk prinsip penegasan, dan juga tajuk 11 muka surat 115 untuk tajuk prinsip kepelbagaian. Okey, sebelum tu Eli, sebelum itu apa kata kalau kita fahami dan hayati dulu standard pembelajaran dan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Itulah sebenarnya saya nak tahu sangat tu cikgu. Silakan cikgu. Okey, nombor satu adalah kita mendefinisi prinsip penegasan dan juga prinsip kepelbagaian. Nombor 2, menyatakan ciri-ciri pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga pada seni karya kita. Nombor 3, menyatakan prinsip dan menyatakan teknik dan juga ciri-ciri yang ada pada penegasan dan juga pada kepelbagaian. Dan last sekali kita akan menghasilkan reka bentuk badan wow. Wah, kejap lagi. Ya, sekejap lagi. Tak sabar. Baik, okey. Jadi kita akan berehat seketika, cikgu. Boleh. Sebab selepas ini kita akan lakukan aktiviti seperti mana yang cikgu Fazli terangkan. Jadi Kak Eli pun tak sabar sebenarnya, dan adik-adik di rumah juga boleh bersiap sedia dengan pembelajaran kita sebentar lagi. Kita kembali selepas ini dalam slot Mendengar Rendah Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali di slot Mendengar Rendah Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin dan juga Cikgu Fazli. Kenapa Kak Eli tergelak-gelak ni? Sebab seronok sangat, tak sabar ni nak belajar sama-sama dengan adik-adik di rumah juga untuk mata pelajaran pendidikan seni visual. Topiknya adalah penegasan dan kepelbagaian. Dan juga ni kita ada wow kat depan, kita ada ikan yang pelbagai corak, pelbagai warna, pelbagai saiz, pelbagai jenis. Baik, Cikgu Fazli. Ya, saya Eli. Jadi untuk memahami prinsip orang kata kepelbagaian ni dan juga penegasan ni kan, apa langkah pertama yang perlu kita tahu dulu? Okey, anak murid yang berada di rumah, sebelum itu kita perlu fahami dulu apa maksud definisi penegasan. Sebelum kita pergi ke ciri-ciri, sebelum kita pergi ke fungsi dan teknik penghasilannya. Apa kata kalau kita fahami dulu definisi maksud penegasan. Okey. Penegasan adalah bermaksud satu penumpuan unsur seni atau imej yang kelihatan ketara berbanding dengan yang lain. Okey, penegasan dan juga kontra ini berkait rapat. Maksudnya kontra dan penegasan ni adalah sama je, lebih kurang. Okey. Lepas tu prinsip penegasan ini akan wujud sekiranya terdapat satu unsur yang ganjil ataupun kontra di dalam satu gubahan. Okey, contohnya macam Eli, pakaian Eli. Okey. Ada satu yang kontra di situ. Okey. Kontranya warna merah. Okey, di situ. Okey. Itu adalah maksudnya definisi penegasan ya, anak murid ya.
Baik, saya faham. Okey, lepas tu kita pergi pula ke ciri-ciri penegasan. Okey, ciri-ciri penegasan ni macam biasalah kita ada 3. Satu ciri adalah berkaitan dengan alam semula jadi. Satu lagi berkaitan dengan alam buatan manusia. Dan satu lagi di dalam karya seni visual. Okey, seperti mana yang Eli tengok di depan ni, ini adalah contoh-contoh karya yang telah dihasilkan berkaitan dengan penegasan. Okey, kita pergi yang pertama Eli. Okey, kita pergi ke depan. Okey, di sini adalah penegasan daripada alam semula jadi. Di sini Eli. Okey. Saya nampak cikgu. Saya cek pada data TV. Okey, kalau Eli nampak di sini, di sini penegasan daripada segi saiz dan bentuk. Kalau Eli nampak gambar ni, gambar sini apa yang Eli nampak penegasan di situ? Apa yang ditegaskan di dalam gambar ini? Bentuk tapak Sulaiman. Okey, betul Eli. Ini adalah gambar tapak Sulaiman. Penegasan di sini adalah bentuk tapak Sulaiman. Okey, kalau tengok gambar penegasan daripada segi warna. Okey, kalau Eli nampak gambar ni, apa yang Eli nampak paling terang sekali, yang paling terang sekali. Dah tentulah yang warna merah. Ya, betul Eli. Ini adalah maksudnya penegasan daripada segi warna. Okey, maksudnya kita tengok gambar tu terus mata kita tertumpu pada objek itu. Itu maksudnya penegasan daripada segi alam semula jadi. Okey, kalau kita pergi lihat pula pada buatan manusia. Okey, buatan manusia penegasan daripada segi bentuk segi bentuk. Kalau kita tengok di sini kan. Okey, Langkawi ni. Tugu Langkawi ni, Tugu Lang ni. Okey, sebab apa orang ramai sangat suka pergi ke Langkawi? Sebab dia nak ambil gambar kat depan ni. Salah satunya adalah sebabnya nak bergambar dekat Tugu Lang ni. Betul. Okey, di sini penegasan ni di sini kita nampak daripada bentuk dia. So ini menarik perhatian orang ramai untuk bergambar di situ. Okey, satu lagi penegasan daripada warna terang dan daripada kelompok warna gelap. Okey, contoh macam baju Eli tadi. Okey, kalau Eli nampak gambar ni kan. Okey, di sini ada satu gugusan bunga di situ kita nampak penegasan di situ. Penegasan warna terang dalam kelompok warna yang gelap. Okey. Baik cikgu. Seperti ikan pun sama juga cikgu. Sama juga. Itu bentuk pula. Penegasannya adalah kepada bentuk. Bentuk ikan seperti mana tapak Sulaiman tu. Baik, okey. Okey, Eli, saya tanya Eli saya nak tanya Eli. Buah rambutan, masak dan juga tak masak, warna merah dan juga warna hijau. Yang mana satu yang menarik perhatian Eli sebenarnya? Warna merah lah. Warna merah lah. Itu adalah sebabnya warna merah itu menunjukkan warna yang menimbulkan menarik dan juga menimbulkan penegasan. Baik. Okey. Cikgu, saya nak tanya, kalau dalam skop kerjaya kan, penegasan ni biasa diaplikasi dalam bidang apa? Okey, kalau daripada skop kerjaya, penegasan ni banyak diguna dalam skop komunikasi visual lah. Contohnya macam pictografik. Pictografik dia perlukan penegasan ni untuk mencari idea dan juga dia akan menarik perhatian menarik perhatian dia punya pelanggan dia. Contohnya kalau dia buat logo, dia buat simbol, dia buat apa-apa iklanan, so itu dia punya unsur tu akan menarik perhatian pelanggan dia. Itu maksudnya penegasan daripada segi skop kerjaya. Baik, okey. Mungkin kita nak tengok slide cikgu ada beberapa yang cikgu nak tunjukkan. Kita sudah selesai dengan tajuk penegasan. So saya rasa Eli pun dah faham dah apa itu maksud penegasan ya. Saya dah faham dah. Sangat terang dan jelas cikgu terangkan kepada saya. Okey, selepas itu kita akan pergi ke prinsip kepelbagaian. Tajuk kita yang kedua, tajuk sebelah iaitu prinsip kepelbagaian. Okey, di sini ciri-ciri pada prinsip kepelbagaian. Okey, satu adalah daripada segi bentuk Ini adalah alam semula jadi. Ini kalau Eli nampak ni bentuk dan juga saiz. Kalau Eli nampak gambar-gambar haiwan ni, apa yang menampakkan ianya adalah kepelbagaian? Okey. Teruskan cikgu. Okey, kalau di sini, kalau Eli nampak sini buaya, orangutan dan juga burung ini menunjukkan pelbagai jenis bentuk dan juga rupa. Maksudnya dia ada pelbagai jenis. Okey, satu lagi motif pada rama-rama. Okey, kalau Eli nampak di sini motif pada rama-rama. Setiap rama-rama ni mempunyai motif yang berbeza-beza. Baik. Betul. Okey, di sini contohnya ada motif macam ni, ada motif bentuk macam ni dan juga color macam ni. Dia pelbagai. Itulah maksudnya dia pelbagai. Okey, lepas itu kita pergi pula pada ciri buatan manusia. Okey, ciri buatan manusia kalau kita tengok pada gambar bentuk bangunan. Okey, kalau nampak bentuk bangunan ni dia ada pelbagai jenis bentuk bangunan. Okey, contohnya bangunan Abdul Samad, Negara Kuala Lumpur dan juga KLCC. Okey, satu lagi kepelbagaian pada wow. Okey, sini wow ada pelbagai jenis. Ada wow kucing, ada wow bulan. Okey, tapi di sini kita nak fokuskan kepada corak pada wow.
Okey, baik. Dia ada pelbagai jenis corak pada wow ni. Okey, itu maksudnya pelbagaian daripada seri corak. Oh, saya tak tahu pula wow ada banyak jenis. Ya, Saya tahu banyak wow jenis. bulan je. Wow bulan, wow kucing, wow merak, wow jalebudi, wow kapal, macam-macam jenis wow kita ada di Malaysia ni. Tak apa, hebat. lepas ni kita akan belajar macam mana nak buat wow Eli. Tak sabar. Kak Ellie Okey paling Eli, seronok. saya pun dah banyak cakap Kak Eli, saya Okey. nak tanya Eli lah. Okey. Saya nak tanya Eli. Okey, apakah prinsip paling utama dalam penghasilan alat permainan wow? Fungsi paling utama adalah penegasan. Bukan. Salah. Kesatuan. Bukan. Imbangan. Imbangan. Yang paling penting sekali adalah imbangan. Wah perlu seimbang Eli. Kalau dia tak seimbang, wah tu tak akan naik ke udara. Betul juga, itu kan? adalah maksudnya imbangan. Prinsip yang paling penting sekali dalam wow. Imbangan Eli. Imbangan. Baik, saya akan ingat. Okey, lepas itu kita tengok pada ciri pada karya seni visual. Okey, kalau Eli tengok gambar ni kan. Okey, di sini ada gambar wayang kulit Wayang kulit ada pelbagai jenis wayang kulit dan pelbagai watak pada wayang kulit. Okey. Kalau kita tengok pada buku ni, ilustrasi ni, kita nampak ada pelbagai jenis tipografi dan juga pelbagai jenis corak. Itu maksudnya karya pada seni visual. Dia berbeza-beza. Okey, saya nak tanya Eli lagi sekali lah ya. Baik, boleh Eli? Boleh cikgu, Okey, silakan. soalan dia adalah kepelbagaian warna dapat dilihat pada sebiji apel, segugus kunci, sebatang pokok dan juga sebuah taman bunga. Semestinya sebuah taman bunga. Okey, sebab apa sebuah taman bunga? Sebab kita boleh lihat pelbagai jenis bunga yang betul, terdapat Eli di pandai, situ. betul. Sebabnya sebuah taman bunga maksudnya di sini ada pelbagai jenis bunga bukannya satu kuntung bunga tapi ada pelbagai jenis bunga. Okey, itu adalah jawapan dia. Okey, kita pergi ke teknik penghasilan pula. Teknik penghasilan kepelbagaian. Okey, pelbagai teknik penghasilan. Okey, satu adalah kepelbagaian jenis dan kesan jalinan. Okey, kalau kita tengok pada karya Muhammad Jahari Said ini. Okey, ini adalah tajuk dia menarik kerbau. Baik. Ini nampak tak kerbau kat sini? Nampak tanduk dia cikgu. Okey, di sini dia gunakan teknik dan juga pelbagai jenis kesan jalinan. Baik. Okey, ini adalah cetakan Okey, kalau kita pergi pula ke pelbagai gabungan bentuk besar dan kecil, Eli tengok di sini kalau ada lesung, ada botol kicap, ada botol air, ada botol ada botol garam. Perencah. Perencah itu maksudnya dia menggunakan pelbagai jenis bentuk Baik. Okey, pelbagai untuk aliran seni pula. Okey, di sini kalau kita nampak di sini adalah dua aliran karya Okey, di sini adalah aliran realism dan sini adalah aliran expressionism. Okey, di sini berbeza Kalau realism ni maksudnya real. Lukisan tu adalah berbentuk betul, realistik. Tapi sebenarnya lukisan. Sebenarnya ini adalah lukisan, tapi sebab dia aliran realism, dia lebih pada realistik, bentuk realistik. Kalau expressionism ni dia lebih kepada mainan emosi. Maksudnya brushstroke emosi. Macam abstrak lah cikgu. Abstrak, dia lebih abstrak. Dia macam dia banyak main dengan perasaan. Dia kalau lukisan macam ni kita boleh tahu macam mana orang tu marah ke, orang tu sedih ke, kita boleh tahu. Dia meluahkan perasaan dia. Baik. Okey. Kita pergi ke soalan seterusnya Eli. Okey. Apakah gaya karya aliran expressionism? Okey, A menggambarkan situasi alam bawah sedar. B penggunaan rupa geometri untuk mewujudkan ilusi pergerakan. C luahan perasaan secara bebas dan spontan. Dan D gambaran sebenar alam semula jadi atau manusia. Tadi cikgu dah bagi clue dah tadi. Cikgu cakap expressionism ni lebih kepada emosi. Okey, betul. Dan kepada perasaan, meluahkan cikgu ya. Ya, betul. Jadi maksudnya dia pasti berkaitan dengan dalaman kita, mental kita. Jadi saya rasa saya pilih jawapan C. C, okey, luahan perasaan secara bebas dan spontan. Okey, itu jawapannya betul Eli. Okey. Yay. Okey, kita tengok pula penggunaan ke pelbagai media ke pelbagai karya 2D Okey, kalau kita tengok di sini karya 2D, maksud 2D di sini adalah dua dimensi. Kalau Eli nampak di sini, bentuk di sini dia lebih menonjol. Itu maksudnya 2D di sini. Adakah dia sama kaitan kalau lebih menonjol tu dengan penegasan? Dia sama kaitan. Jugalah. Di sini kalau kita nampak dia guna pelbagai teknik teknik untuk menimbulkan dia punya dua dimensi ini. Okey, dapat memberi gaya warisi dan tenaga. Okey, kalau Eli tengok gambar ni kan. Okey, ini adalah gambar karya Zulkifli Buyung, tajuk dia Kelambu. Okey, dihasilkan pada tahun 1964 Okey, kalau Eli tengok gambar ni, apa yang dapat Eli nampak yang dia menceritakan apa sebenarnya?
Mungkin mereka ni satu keluarga. Okey, betul. Atau adik-beradik yang sedang memasang kelambu seorang dan ragam setiap seorang lah. Okey, betul. Seorang yang tak membantu duduk dalam tu, seorang yang duduk atas tu. Okey. Seorang berangan kat tepi tingkap. Okey, betul. Dan dua lagi sedang membantu untuk memasang ya. Okey, kalau nampak di sini, nampak tak ibu di sini? Ibu dia. Okey, ibu di sini dan juga satu lagi figura tengah menutup tingkap. Sebab malam kan, nak tidur kan. Okey, seorang lagi dia tengah menarik kelambu. Itu maksudnya kepelbagaian dapat memberi gaya, variasi dan juga tenaga. Dimaksud di sini ada pergerakan. Walaupun gambar ni nampak statik tapi dia ada nampak pergerakan. Baik. Okey, lepas tu kita pergi ke kepelbagaian pada poster untuk memberi daya tarikan. Doodle. Kalau nampak di sini ada pelbagai jenis gambar dan juga pelbagai jenis tipografi. Ni doodle ni sangat terkenal cikgu sekarang sebenarnya. ni doodle art memang famous sekarang ni. Kan? Okey, lepas tu kita pergi pula ke pelbagaian pada recam warna dan corak dapat mengelakkan kebosanan. Okey, ini adalah karya Abdul Latif Muhyiddin. Tajuk dia adalah Pago-Pago. Okey, saya nak tanya Eli apa maksud di sini rencam warna pada corak dapat mengelakkan kebosanan? Rencam mungkin pelbagai sebenarnya. Rencam tu maksudnya pelbagai ataupun aneka. Aneka jenis. Maksudnya di sini kalau nampak pada karya ni, okey, dia nampak macam ada pelbagai tapi kita tahu warna apa sebenarnya? Warna apa? Dia pelbagai warna kat di sini kan. Kita tak dapat tahu warna apa yang warna asal sebenarnya di sini. Warna hitam. Tak juga sebenarnya sebab itu latar belakang. pelbagai. Okey, di sini dia cakap, dia kata dia membuat lukisan ini di atas cat minyak atas papan mozaik. Tahu tak papan mozaik ni apa? Tak tahu cikgu. Papan mozaik ni adalah papan yang dekat frame, pasal tak kalau frame gambar dekat belakang dia tu. Papan yang alas dia tu. coklat tu. Itu adalah papan mozaik. Sebab tu kalau nampak ini nampak dia punya tekstur gambar kan. Patutlah nampak dia lebih kepada color-color coklat ataupun warna-warna ni kan. Okey, saya rasa itu saja yang berkaitan dengan kepelbagaian. Tapi cikgu lupa tadi sebenarnya. Cikgu lupa nak bagi definisi kepelbagaian. Boleh cikgu, saya pun nak fahamkan juga definisi kepelbagaian. Okey, definisi kepelbagaian adalah rekaan yang merujuk kepada cara menggabungkan elemen-elemen seni untuk menghasilkan hubungan secara komplit dan juga rumit. Maksudnya gabungan ini kepelbagaian ini boleh kita hasilkan melalui unsur-unsur seni dan juga prinsip seni. Contohnya pada garisan, kita dah tahu kan jenis garisan. Lepas tu pada warna, kita dah tahu jenis-jenis warna. Lepas tu pada jalinan, kita pun dah belajar jenis jalinan kan. Ada jalinan kasar, ada jalinan nipis, ada halus. Lepas tu boleh juga bentuk, pelbagai jenis bentuk. Itu maksudnya kepelbagaian. Kalau kita gabungkan semua tu unsur seni dan juga prinsip seni, dia akan mewujudkan kepelbagaian. Maksudnya gambar tu takkan bosan lah. Kalau kita buat karya tu tak akan bosan, takkan boring, lepas tu dapat menarik perhatian. Itu adalah fungsi dia sebenarnya. Dia tidak terlalu macam suram. Ya, tidak terlalu suram. Dia tidak statik lah orang cakap. Betul. Dan terima kasih cikgu sebab terangkan tentang kepelbagaian dan juga penegasan dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Dan apa yang kita dapat belajar pada hari ini dan sekarang ini adalah maksud atau definisi penegasan serta kepelbagaian dan juga prinsip serta jenis-jenis yang terdapat dalam penegasan dan juga kepelbagaian ini. Diharapnya adik-adik di rumah boleh bersiap sedia sekarang ini sebab kejap lagi kita ada aktiviti yang lebih menarik, cikgu. Ya, betul. Kita akan menghasilkan wow ya. Kita akan menghasilkan wow. Jadi boleh sediakan apa bahan-bahan mereka perlu sediakan, cikgu? Okey, bahan-bahan yang perlu disediakan adalah mounting board, kertas warna, gam, gunting, kertas pembola hadiah dan juga color. Warna lah, pensel warna ataupun marker ke cat warna betul. Boleh bersiap sedia sebab kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini di slot Mendengar Rendah Didik TV KPM.
kembali di slot mendengar rendah di DTV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Fazli, di mana hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan seni visual. Topiknya adalah penegasan dan kepelbagaian. Kalau tadi kita dah faham kan definisi kepelbagaian dan penegasan, sekarang ini kita nak aplikasikan di atas satu karya ni, iaitu wow. Ya, betul. Hari ini kita akan belajar cara-cara untuk menghasilkan reka corak wow dalam tajuk kepelbagaian. Okey, di sini kita gunakan kita gunakan kertas pemula hadiah yang mempunyai pelbagai jenis bentuk warna dan juga bentuk flora dan flora ya. Ya, baik. Okey, sekarang ini apa langkah yang perlu kita lakukan? Okey, langkah yang perlu yang pertama sekali yang perlu anak murid lakukan adalah kita buat lakaran dulu. Kita buat lakaran dulu macam mana kita nak buat wow. Okey, di sini cikgu sarankan kita buat wow bulan sebab wow bulan ni merupakan wow yang sangat terkenal di negeri Kelantan. Di Kelantan. Ewa bulan. Ya, betul lah, ewa bulan. Tapi bahan-bahannya adalah kita perlukan, macam tadi cikgu dah terangkan sebelum kita rehat, perlukan cardboard. Ya, betul, cardboard. Pensel, cat warna serta pemadam, gam dan juga pembaris. Ya, betul. Dan gunting. Betul. Okey, sekarang ni cikgu dah buat keputusan. Cikgu nak buat wah bulan. Baik. Okey, wah bulan. Sekarang ni cikgu nak buat lakaran dulu Lakaran dulu pada wah bulan Okey, cikgu akan buat lakaran dulu pada wah bulan. Selepas kita buat lakaran. Okey, lepas kita dah buat lakaran tu, kita akan potong. Kita akan potong wah bulan tu. Okey. Yang seperti yang kita lukis tu tadi. Baik. Okey, dah siap potong. Okey. Dah siap potong yang macam Eli buat tu. Okey, Eli pun dah siap potong. Okey, ini adalah bentuk wow bulan yang dah siap potong. Okey, dah siap potong. Tapi sebelum itu kita nak tengok dulu lakaran yang cikgu lukiskan. Okey, sebelum tu. Okey, cikgu pun dah siap buat lakaran ni. Okey, sekejap Okey. Kita conteng je sikit ni. Sebab kita nak cepat. Okey, ini. Murid-murid boleh nampak bayangan dia. Okey, ini adalah contoh bentuk wow bulan. Okey, yang cikgu dah siap buat lakaran. Okey, lepas tu kita akan potong. Kita akan potong wah bulan ni. Cikgu, ukuran dia tak kisah ya? Tak kisah, terpulang. Terpulang. Tapi cikgu lebih suka buat besar sikit lah sebab dia akan nampak corak pada wah bulan tu nanti. Kiranya kalau bentuknya tak sama kiri kanan, seimbang masih boleh? Sebenarnya prinsip utama adalah wah bulan ini adalah keseimbangan. So kalau boleh biarlah kita buat benda tu seimbang. Sebab kalau wah bulan ni tak seimbang, dia tak akan terbang. Dia tak akan boleh terbang tinggi ke udara. Betul tu. Lepas cikgu pun dah siap buat lakaran, cikgu akan potong. Cikgu akan potong untuk jadikan bentuk wah bulan. Jadi jadilah macam Kak Eli punya. Macam Kak Eli punya tu. Kak Eli pun dah buat, dah siap. Okey, dah siap ni. Dah siap bentuk wah bulan. Okey, ini cikgu nak terangkan sikit. Ini adalah dia punya kepala wow. Ini badan wow ataupun sayap wow. Ini adalah bulan sabit. Dan di tengah ni adalah bulan penuh. Bulan penuh. Sebab itulah ini dia panggil wah bulan sebab di tengah ni adalah bulan sebab penuh. Sebab yang kecil ini sahaja dipanggil wah bulan. Baik. Okey, lepas dah siap dah siap Eli. Okey, Eli sapu dulu warna. Saya kena sapu warna. Sapu dulu warna. Eli ambil warna merah tu dulu dan berus dan sapu dulu warna. Sebab saya pakai baju warna merah jadi saya pilih warna merah. Okey, sementara tu cikgu nak potong bentuk wah bulan cikgu ni. Okey, cikgu akan potong bentuk wah bulan dan Kak Eli pula akan mewarnakan guna cat warna yang sesuai dengan wah bulan ni. Okey, Eli, cikgu nak tanya Eli lah kan. Wah bulan ni kan banyak di negeri Pantai Timur. Okey, kenapa wah bulan ni dimainkan selepas waktu menuai? Sebab angin lebih kuat. Okey, angin lebih kuat. Satu lagi, tanda simbolik kepada penuaian. Okey, itu pun salah satu sebab juga. Okey, sebabnya adalah lepas menuai bendang ataupun kawasan sawah tu akan menjadi kering. Jadi mereka akan gunakan tempat itu sebagai tempat memain wow. Selain di tepi pantai, mereka juga bermain wow tu di tengah bendang tu ya. Sebab itulah wow ni dimainkan pada selepas waktu menuai. So sebab angin kuat jugalah, betul lah cikgu? Ya, betul. Yelah, kalau angin tak kuat macam mana nak terbang kan? Dah suram je wow tu. Okey cikgu, saya nak tanya, kenapa corak dekat badan wow ni kan? Kita kena sama. Seimbang. Kiri dan kanan. Seimbang. Okey, satunya sebab apa Sebab apa corak wow di kiri kanan ni perlu sama Sebab salah satunya kalau dalam pertandingan wow,
itu dikira kriteria pembakaran. Maksudnya daripada segi motif, daripada corak tu ataupun teknik penghasilan motif tu kita panggil sobek. Sobek itu maksudnya kita memotong motif tu untuk mendapatkan corak dia. Baik. Selain daripada keseimbangan, kriteria pembakaran tu penting juga untuk markah kiri kanan tu untuk dia punya keseimbangan tu. Itu pun dititik beratkan. Ya, itu pun dititik berat juga. Sebab wow kan dia tengok pada kecantikan. Kalau wow tu tak cantik, payahlah dapat markah tinggi nanti. Betul. Oh, okey. Kalau macam tu, prinsip yang ada pada reka bentuk wow ni apa dia, cikgu? Dia ada banyak, tapi yang paling utama sekali adalah imbangan tadilah cikgu cakap tadi. Imbangan tadi paling penting lah. Lepas tu pada corak pula dia ada kepelbagaian. Oh, sebab kan biasa kita tengok wow pelbagai corak. Ya, sebab betul. Ada jenis pelbagai jenis. Selalunya dia guna corak flora dan juga corak daun. Oh, kalau corak lain boleh, cikgu? Boleh terpulang. Kalau wow kucing, kita gunalah figura kucing. Kalau wow kapal, kita gunalah bentuk kapal. Baik. Dia bergantung kepada jenis wow. Tak kisahlah. Tak kisahlah. Kalau ada pertandingan wow tu, cikgu? Biasanya mereka akan lebih menitik beratkan penegasan juga. Okey, betul. Satu yang mereka titik beratkan adalah corak. Okey, lepas itu mereka akan menitik beratkan pada keseimbangan. Keseimbangan dan juga lentok wow tu berada di udara. Dia tengok wow tu macam mana cara penerbangan dia tu. Lentok pun dia ambil kira? Ya, dia akan ambil kira juga. Okey, Ellie, macam Ellie pun dah siap color. Okey, apa kata kalau Ellie pula tampal, tampal corak. Baik. Ini saya tampal je. Okey, tampal corak. Okey, sebelum tu saya nak buat design sikitlah. Sebelum tu bagi tak nampak boring. Okey, ini yang dah siap potong. Cikgu dah siap potong, dah ikut bentuk wow. Okey, kalau di sini kita nampak dia penuh. Tapi kita akan buat sedikit ragam hias. Kita akan buat corak. Okey, cikgu akan buat tunjuk contoh. Okey, lipat dua. Lepas tu lipat lagi macam ni. Lepas tu kita akan lukis. Okey, ini terpulanglah. Pulang kepada anak murid di rumah. Macam mana anak murid nak olah ragam hias tu nanti. Okey, cikgu akan potong. Okey. Berhati-hati kalau guna gunting. Anak murid di rumah pastikan berhati-hatilah guna gunting ni. Dan juga mempunyai pengawasan orang lebih dewasa dan juga ibu bapa lah yang paling penting. Okey, liput. Okey, ini contoh yang dah siap. Yang cikgu dah siap potong. Okey, apa kata kalau Ellie tolong tampal? Boleh, cikgu. Okey, tampal. Guna gam. Jadi coraknya begini. Bentuk ada macam awan kat tengah dia. Jadi Kak Ellie akan tampalkan di atas wow yang telah dicat merah tadi. Ya, betul. Ellie cakap pasal awan tadi. Wow pun berkaitan juga dengan awan larat sebenarnya. Awan larat? Awan larat. Awan larat tu apa, cikgu? Awan larat tu maksudnya salah satu corak ataupun motif yang terdapat pada ukiran sebenarnya. Tapi untuk wow pun kita boleh juga apply sebenarnya. Awan larat. Tapi cikgu, kenapa corak pada wow ni kan? Ya. Kita tengok dia berwarna-warni. Dan mungkin setiap corak tu ada fungsi tersendiri pada badan dia ke macam mana, cikgu? Okey, kalau Ellie kan, kalau Ellie sendiri tengok wow tu, apa yang Ellie perhatikan sebenarnya? Sebab apa? Corak dia. Sebab itulah corak tu dia perlu berwarna-warni untuk mengelakkan kebosanan dan juga apa dia? Hambar ataupun suram lah. Sebab itulah corak pada badan warni perlu berwarna-warni sebab dia nak menarik perhatian dan juga memberi tumpuan. Contohnya kalau kita pergi pameran wow kan, kita akan terus pergi mana kita tengok mana yang cantik kan. Betul tak, Ellie? Betul, cikgu. Betul. Memang saya paling teruja kalau tengok yang paling menyerlah sekali. Ya, betul. Yang ada penegasan. Ya, betul. Dah faham dah. Selalunya corak-corak warni dia lebih guna warna-warna penggenap warna-warna striking, warna-warna terang untuk menarik perhatian orang lah. Okey, Ellie, cikgu nak tanya Ellie lah kan. Kenapa Ellie pernah dengar tak lagu Wah Bulan Teraju 3? Ewa bule teraju 3. Sebab apa dipanggil Teraju 3 sebenarnya? Apa maksud Teraju 3 tu sebenarnya, Ellie? Tak tahu. Tak pasti ya, cikgu. Okey, Teraju 3 tu maksudnya kalau ikutkan sejarah wow ni Sejarah wow ni sebenarnya bermula pada zaman Empayar Sriwijaya. Empayar Sriwijaya tu dekat Indonesia dululah. Okey, dulu wow ni Teraju 3 ni maksudnya ialah kawasan jajahan Sriwijaya. Dia ada 3 kawasan Satu kawasan kepulauan, kawasan darat dan juga kawasan pusat.
Kawasan pusat. Dan diselia kawal oleh Empayar Sriwijaya. Maksudnya Sriwijaya ini adalah satu kuasa yang sangat kuat. Okey, tiap kali kalau dijajah, kalau Sriwijaya itu datang menjajah tempat tu, dia akan menaikkan wow. Menunjukkan tempat tu sudah dijajah oleh Kerajaan Sriwijaya. Okey, maksudnya Sriwijaya ni lah yang memperkenalkan ya, wow betul ni. lah. Jadi negeri mana yang banyak menghasilkan wow, cikgu? Okey, kalau ikutkan negeri yang banyak mengeluarkan wow dan bermain wow adalah negeri Pantai Timur Kelantan, Terengganu, lepas tu Kedah, Perlis dan juga selatan Thailand Okey, kalau nak ikutkan wow wow kita panggil dekat Pantai Timur. Kalau di Pantai Barat macam Selangor, Perak, Johor, layang-layang. Kita panggil layang-layang. Itulah kadang-kadang setengah orang dia keliru kan dengan layang-layang serta wow, tapi kita faham kalau wow saiznya yang berbeza, ya, yang betul, lebih besar berbanding dengan layang-layang. Ya, betul. Satu lagi wow ni, kalau dia berada di udara, dia akan mengeluarkan bunyi dengung Dia akan mengeluarkan bunyi dengung. 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 Sebab geseran angin ke, cikgu? Geseran angin oleh busur Busur. Tahu tak busur di bahagian mana? Belakang. Boleh tak tunjuk busur di bahagian mana kalau di depan tu? Ni atas ni. Bukan, tu kepala. Ni tepi ni. Di tepi tu. Okey, kayu buluh tu itu adalah busur Busur tu yang akan mengeluarkan bunyi. Okey, setiap wow, contohnya wow bulan, wow kucing, wow puyuh dia berbeza-beza bunyi dia sebenarnya. Dia mengikut bunyi tu, dia mengikut bentuk busur tu. Maksudnya busur tu lagi besar lagi kuat bunyi dia. Ya, betul. Dia lagi besar lagi kuat bunyi dia. Okey. Saya dah nak siap, cikgu. Okey, tak apa Ali. Ali buat je dulu. Jadi saya akan tunjukkan hasil saya punya kepada adik-adik di rumah supaya adik-adik pun mungkin boleh mendapat inspirasi daripada karya kita ni, cikgu. Okey, hampir siap ya Eli. Cantik tak saya punya, cikgu? Cantik. Kalau macam ni saya boleh bagi 4 bintang Eli. Wah, kenapa 4 bintang, cikgu? Kenapa tidak 5? Sebab satunya adalah corak masih lagi kosong di bahagian tengah tu. Jadi kita perlu lakukan sesuatu di tengah ke? Okey. Sekejap. Cikgu, kalau macam tu kan saya nak tanya motif untuk yang terdapat pada badan wow ni apa kalau cikgu kata kat tengah ni masih kosong kan? Jadi ada soalnya motif-motif kita yang guna terdapat bentuk pada kerawang wow. lah. Kita buat bentuk kerawang, kita akan potong kertas pembola hadiah tu, kita akan buat bentuk kerawang. Kita akan tampal di bahagian tengah tu. Untuk menunjukkan keadaan simetri. Simetri tu maksudnya imbangan lah kiri dan kanan. So motif tu kita akan letak di bahagian tengah badan wow tu. Badan wow. Okey. Jadi itulah motif-motif. Ada motif yang lain ke, cikgu selalunya? Selalunya motif-motif daun, motif-motif flora dan flora lah selalunya. Flora kita jarang guna motif fauna ni. Yelah, sebab dia dia lebih macam berusulkan haiwan, bentuk haiwan dan sebagainya. Melainkan kalau kita buat wah kucing ke wah ikan ke boleh lah. Dia tengok kesesuaian. Tapi pun itu pun kita dah diolah. Maksudnya bukannya bentuk kucing tu yang realistik. Contohnya kalau ikan, kita tak buat ikan tu sebiji macam ikan, tapi kita dah olah benda tu. Dia nampak macam sama-sama bentuk ikan. Contohnya kalau wah burung pun kita nampak dia macam burung, tapi dia bukannya burung yang sebenar. Sebab kita ni memang menolaklah bentuk-bentuk realistik ni sebenarnya. Kalau Islam, kita lebih kepada kosmos ataupun lebih-lebih bentuk Islamik. Contoh macam wow ni pun kita lebih kepada bentuk floral saja. Okey. Sekarang ni cikgu sedang saya tengah buat badan wow ni. Sama macam saya punya. Betul. Dan coraknya sama juga. Jadi ya, betul lah. Teknik yang cikgu lakukan sekarang ini mungkin boleh diaplikasikan oleh adik-adik di rumah yang sedang mencipta wow sendiri juga. Tapi pastikan ya, kalau menggunakan bahan-bahan yang tajam seperti gunting dan pisau seperti yang Cikgu Fazli sedang gunakan, pastikan ada pengawasan orang lebih dewasa dan terutamanya untuk adik-adik yang kecil yang juga sama-sama belajar dengan kita hari ini. Ya, betul Eli. Dan juga orang ibu bapa ke abang kakak pun kena ada pengawasan, okey? Baik, jadi sementara cikgu tengah tampal corak yang terdapat pada badan wow cikgu ni, warna kuning cikgu? Ya, betul. Eli dah buat warna merah, saya buat warna kuning pula. Nampak penegasan di situ kan? Betul tu. Merah kuning tu ala-ala bendera Selangor lah sebenarnya. Betul lah. Kita tapi Selangor kita tak panggil wow, kita panggil layang-layang. Layang-layang kan? Baik, jadi pelbagai jenis ada. Jadi kita akan tunjukkan hasil cikgu punya kejap lagi. Kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Selat Mendengar Rendah di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali di slot mendengar rendah di DTV KPM bersama Kak Ellie di sini dan juga Cikgu Fazli. Ya, saya. Cikgu dah bersedia dah. Dah siap dah. Wow, cikgu ni. Wah, hebat betul. Inilah dia mata pelajaran pendidikan seni visual di mana hari ini kita sama-sama belajar topiknya kepelbagaian dan penegasan. Ya, betul. Penegasan dan kepelbagaian di mana tadi kita menghasilkan wow. Betul, Ellie. Wow bulan. Jadi adik-adik kat rumah tu, murid-murid di rumah tu yang sedang menonton sekarang ni pun boleh juga kongsikan hasil karya adik-adik tu dekat social media apa boleh cikgu ya? Boleh. Tunjukkan kreativiti masing-masing dekat kawan-kawan. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk saya punya hasil wow tadi cikgu. Saya pun nak tunjuk juga hasil wow yang saya buat tadi. Okey, saya tambah sikit dekat tengah ni. Tadi cikgu kosongkan kan. Jadi saya tambah lagi sedikit corak di mana saya lakukan kepelbagaian dan juga penegasan dalam wow saya ni. Penegasannya adalah warna merah. Ya, betul, Ellie. Saya terangkan bahagian warna merah ini dan juga kepelbagaiannya dari segi corak, flora yang ditampal serta warna juga kepelbagaian dan serta saya tambah lagi rambu ramba kat tepi ni dan juga kepala dia cikgu. Betul lah. Jadi okey ke saya punya kepelbagaian dan penegasan? Kalau macam ni, kalau anak murid saya buat macam ni, ada rambu, ada penegasan, nampak penegasan, ada nampak kepelbagaian. Ini saya boleh bagi 5 bintang lah, Ellie. Tadi saya bagi berapa? 4 bintang, 3 bintang. Okey, sebab ini dah nampak cantik sikit, dah ada corak di tengah tu. Saya bagi 5 bintang, Ellie. Cikgu, terima kasih. Okey, macam ni yang cikgu dah buat pun sama juga. Kita menggunakan konsep yang sama, kepelbagaian dan juga penegasan. Okey, kalau anak murid di rumah di sini boleh nampak di sini penegasan di sini adalah pada warna kuning. Okey, pada warna kuning badan ni, Eli, ya. Baik. Okey, di sini kalau kita nampak juga kepelbagaian ni, dia kepelbagaian adalah pada corak flora ini. Itulah maksudnya penegasan dan juga kepelbagaian. Sebab itulah kalau kita tengok wow ini, dia nampak cantik dan menarik sebab dia lebih fungsi dia untuk menarik perhatian. Itulah fungsinya penegasan dan juga kepelbagaian, untuk menarik perhatian, lepas tu mengelakkan rasa bosan, lepas tu memberi tumpuan ataupun berfokus. Itu maksud yang kita nak sampaikan pada hari ini. Ellie pun dah pandai buat wow, dah nampak cantik dah. Cikgu ajar saya terus pandai dah cikgu. Dah tahu dah. Tapi cikgu saya nak tahu juga macam permainan tradisional Melayu kan, masyarakat Melayu terutamanya. Selain daripada wow, apa lagi permainan tradisional? Kalau wow ni, kalau Ellie nampak wow ni, siapa yang selalunya main Ellie sebenarnya? Orang lelaki ke ataupun kaum wanita? Kalau wow lelaki biasanya. Kaum lelaki lah. Wow ni selalunya dimainkan oleh kaum lelaki, oleh kanak-kanak lelaki ataupun orang dewasa lelaki. Dan juga permainan congkak ni biasanya dimainkan oleh wanita. Selain daripada congkak, wow, gasing. Siapa pula? Itu adalah contoh-contoh permainan tradisional rakyat Melayu. Masyarakat Melayu lah biasanya. Oh, baik. Dan waktu permainan wow ini sesuai dimainkan. Kalau cikgu bagi tahu tadi ketika musim menuai. Ya, selepas musim menuai. Selepas musim menuai sebab angin lebih kuat. Selain daripada waktu itu? Selalunya kalau di pantai timur memangnya dimain pada waktu lepas menuai lah. Sebabnya satu adalah faktor tempat selain mereka bermain di tepi pantai, angin yang kuat, mereka juga bermain di bendang sawah padi sebab waktu itu lepas menuai bendang tu akan menjadi kering. So tempat tu memang sesuai lah untuk mereka bermain wow. Kalau macam cikgu bagi tahu tadi, kebiasaannya wow ni dimainkan oleh kaum lelaki. Ya, kaum lelaki. Tapi berapa orang bilangan yang sesuai untuk bermain wow ni? Kalau ikut saiz ke macam mana? Bukan. Wow ni kena main 2 orang. Kena 2 orang seorang yang pegang wow dan seorang lagi yang akan menarik wow. Yang pegang tali tu lah. Yang pegang tali tu. 2 orang lah yang akan kena main wow ni. Jadi selepas wow diterbangkan, seorang je lah yang pegang. Seorang yang akan pegang, dia akan mengemudikan wow tu macam mana, dia akan main ikut angin tu macam mana. Arah angin tu. Jadi ada perbezaan ke kalau macam wow tu makin besar kena main 3 orang? 2 orang kena pegang tali ke? Dia mula-mula sebelum wow tu diterbangkan sebenarnya. Tak kisahlah. Tak kisahlah kalau wow tu besar, ramailah orang yang kena pegang wow tu. Yelah. Tapi kalau kita tengok dekat pantai timur memang wow memang besar-besar semua. Puas hati ke cikgu dari jauh nampak tu. Tapi betul sebab maksudnya bilangan orang yang bermain tu
bergantung kepada saiz Saiz wow wow, juga. betul lah. Tapi kalau pertandingan wow, kriteria dari segi pemakahan pula diambil kira dari segi kriteria kalau kita tengok wow ni, kriteria pemakahan dia yang paling penting sekali adalah dia punya ragam hias dia tu. Okey. Dia akan tengok pada ragam hias, dia tengok pada corak dia tu. Menarik ke tak menarik, lepas tu seimbang ke tak seimbang, kiri kanan tu sama ke tak sama dia punya motif dia tu. Baik. Lepas tu dia akan tengok kepada lenggok wow tu berada di udara. Dia tengok macam mana orang tu main, macam mana orang tu boleh kontrol wow tu. Lepas tu masa nak menurunkan wow tu, kita nak tengok wow tu diturun tu tak jatuh ke tanah. Maksudnya wow tu disambut dengan tangan. Baik. Masa wow tu diturunkan, wow tu tak akan jatuh ke bawah lah. Baik. Kita akan sambut wow tu dengan tangan. Baik. Itu adalah salah satulah dia punya kriteria pemakahan dia tu. Okey. Itu antara yang paling penting sekali yang dititik beratkan kalau sesiapa sahaja daripada kita ni yang orang kata masuk pertandingan wow ni cikgu. Ya, betul. Tak kisah umur pun lah. Tak kisah. Tapi kalau di Malaysia ni negeri Johor lah selalu mengajukan pertandingan wow. Dia banyak buat pertandingan wow antarabangsa, banyak daripada negara-negara luar datang ke Johor untuk bermain wow. Baik. Tapi kita tak panggil wow lah, kita panggil layang-layang. Layang-layang. Cikgu macam kat depan kita ni ada pelbagai jenis wow cikgu. Ya, betul lah. Yang ni wow bulan kita pegang di depan tengah ni. Di depan tengah ni. Okey, di sini pun wow bulan juga. Wow bulan. Tengah? Okey, yang tengah ni adalah wow puyuh sebenarnya. Wow puyuh? Wow puyuh. Sebab apa kita panggil wow puyuh? Wow puyuh sebab dia punya ekor dia tu, kita boleh angkat Eli. Dia punya ekor ni, ekor pada bulan sabit ni, dia tak terlalu besar. Okey. Ini adalah kita panggil wow puyuh. Satu lagi dia ada tambahan di sini. Dia punya kepak dia ni. Okey. Dan sebelah kanan saya adalah ini adalah wow bulan lah ini. Sebabnya ada bulan di tengah tu Baik cikgu, kita dah belajar penegasan, kita dah belajar kepelbagaian. Sekarang kita nak tahu secara keseluruhan apa yang boleh dirumuskan terhadap pembelajaran kita. Di sini kalau dah saya nampak Eli pun dah mahir, dah tahu apa maksud kepelbagaian dan juga penegasan dan juga boleh menghasilkan wow. Itu adalah maksud definisi ataupun maksud pembelajaran kita pada hari inilah. Kita punya standard pembelajaran kita. Eli dah tahu definisi kepelbagaian, Eli pun dah tahu definisi penegasan, Eli pun dah mahir membuat wow. Itu maksud itulah yang kita akan belajar untuk hari ini. Baik, kalau yang sedang menonton sekarang ini juga mungkin ada adik-adik yang terlepas untuk menyaksikan pembelajaran kita hari ini. Di mana latihan pengukuhan mereka boleh dapat? Okey, kalau anak murid yang baru je menonton, yang terlepas macam mana nak memastikan wow ni, anak murid boleh Google ataupun boleh layari sumberku. Okey, sumberku anak murid boleh buka di dalam portal D5 masing-masing. Di dalam D5 tu, portal D5 tu ada berbagai jenis maklumat ataupun latihan pengukuhan yang berada di dalam sumberku. Baik, di mana ada laman web yang kita sediakan di bawah tadi. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Fazli di atas pembelajaran, ilmu dan juga info yang dikongsikan untuk mata pelajaran pendidikan seni visual. Topiknya adalah penegasan dan kepelbagaian. Harapnya dapat manfaat kepada adik-adik juga murid-murid yang sedang menonton sekarang ini dan boleh kongsikan dengan kawan-kawan yang lain. Jadi kita jumpa lagi di slot menengah rendah Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM